Tapi saya nak peringat balik lah, takut tuan-tuan salah pegang. Bukan makna yang mesti pinang tu ustaz, atau orang tabligh ke, atau orang masjid ke. Asal orang masjid je bagi, kita tahu dia punya penangan lagi kuat, kan? Tahu dia punya penampor lagi tinggi daripada orang tak ke masjid. Sebab itu bukan mesti begitu, jangan salah faham. Walaupun dia ke masjid, tapi kalau kerja menampor muka anak kita, itu maknanya bukan orang faham agama. Nasional, atau boleh lihat pada tajuk peminangan yang haram. Ini bagi cetakan yang lain ya, kalau tidak tak jumpa buku surat. Tajuknya peminangan yang haram. Yang tak ada buku, bukalah buku surat berapa pun. Tidak dihalalkan bagi seorang Muslim untuk memajukan pinangannya kepada seorang wanita yang baru ditalakkan suaminya atau yang baru mati suaminya selama wanita itu masih dalam iddahnya. Sebab dalam iddah itu seorang wanita masih dikira isteri kepada perkahwinan yang sebelumnya. Kerana itu tidak boleh dilanggar batasan itu, tetapi orang yang mahu meminang wanita yang mati suaminya yang masih lagi dalam iddahnya boleh melahirkan keinginannya hendak berkahwin dengan wanita itu dengan mengucapkan kata-kata sindiran atau membuat isyarat. Tidak boleh dengan terang-terangan atau menyebut perkataan kekata kahwin atau nikah. Allah SWT berfirman, Al-Baqarah ayat 235, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala junaha alaikum fima aradtum bihi min khidbatin nisa. Surakallahul azim. Mafhumnya, tidak ada salahnya buat kamu dengan mengatakan kekata sindiran dalam hal hendak meminang wanita yang mati suaminya ketika dalam iddah. Begitu pula diharamkan seorang lelaki minang wanita yang sudah dipinang oleh seorang Muslim yang lain, sekiranya sudah diadakan persetujuan dari pihak yang lain, yakni sudah diterima pinangannya. Sebab peminang yang terdahulu sudah mempunyai hak ke atas wanita yang sudah diterima peminangannya, dan haknya mestilah dipelihara untuk menjaga hubungan dan rasa kasih sayang antara manusia, untuk menjauhkan seorang Muslim itu bertingkah laku yang tidak sopan, yang diumpamakan seperti merampas hak orang lain dan mencetuskan rasa permusuhan antara yang satu dengan yang lain. Tetapi jika peminang yang pertama menarik diri untuk diluahkan peluang bagi peminang yang kedua dengan relanya dan izinnya buat peminang kedua itu masuk meminang atas peminangannya, maka dalam keadaan itu tidak ada salahnya lagi. Ayuh. Ini tajuk berkaitan dengan pinangan lah. Saya ingat dalam hal ini dia tidak terlalu ketara. Cuma lately ni antara isu yang berlaku dalam masyarakat kita ialah dibuat main-main. Kalau kita tengok bila di media sosial, sebab ini zaman semua benda kat media sosial ya? Jadi bila ada orang bercerai, jadi ada pula orang meminang. Mungkin dalam satu sudut istilah ataupun perkataan yang digunakan itu tidak memberi makna kerana di media sosial, tapi menampakkan kejahilan hukum. Boleh faham tak? Contohlah, artis tu bercerai, tak apalah, hari ni kau bercerai, aku pinang kau. Mungkin dari segi kata-kata itu tidak memberi apa-apa makna, tetapi dari segi hukum menzahirkan kejahilan kita. Memang orang kata, alah Ustaz, bukan beria pun suka-suka. Bukan soal suka-suka, kerana hukum itu. Boleh faham tak? Main hukum tu. Orang yang diceraikan suaminya, dia masih lagi dalam keadaan boleh dirujuk.
maka haram bagi orang lain untuk menyatakan sama ada secara terang-terangan, bahkan secara kiasan pun dia suatu yang dilarang. Tapi ini berlaku kadang ketika, maknanya suatu gambaran untuk kita faham, berarti kemungkinan dia berlaku dalam grup WhatsApp. Kadang ada grup WhatsApp kawan-kawan, ada kawan yang diceraikan suami, kata contoh. Ada pula yang kata, tak apa, jah nanti, minggu depan aku masuk Minang lah, kata dia. Kalau dalam bentuk kiasan pun itu dilarang, apatah lagi secara terang-terangan. Tapi inilah yang saya lihat, bukan suatu benda, kadang-kadang kita ni terlalu judgemental, betul istilah tu. Tapi saya tak pergi ke situ. Yang saya risaukan ialah semua benda hal agama ni dibuat main-main. Boleh faham tak? Saya tidak hendak judge orang itu dia memang betul-betul nak Minang. Kerana orang nak Minang ni tak pakai WhatsApp. Betul tak? Cerai biasanya pakai WhatsApp. Dan kalau di media sosial sekalipun, kawan yang diceraikan pun belum tentu baca. Betul tak? Atau mungkinlah dia sendiri yang upload dia punya hal berkait dengan rumah tangga itu. Kalaupun dia sendiri upload, mungkin dia tak ambil indah soal peminangan orang yang dibuat secara main-main. Tapi itu bukan kerisauan kita, kerana kita tahu jarang berlaku macam itu, tiba-tiba kahwin. Macam mana boleh kahwin? Hari itu masa dia bercerai tu, pakai WhatsApp je, dia accept pula, kata dia begitu. Tak mungkin. Kita pun tak kenal ujung pangkal, kata orang kan. Takkanlah kita tiba-tiba nak terima orang komen dalam WhatsApp, tak belajar, I ada tunggu you, terus kahwin dengan dia pula. Tak mungkin. Tapi yang kita risaukan, Kak, ialah hari ini bila orang tak kisah bermain-main dengan soal agama. Dulu-dulu orang takut. Betul tak? Dulu-dulu dia ada satu bagus untuk orang Melayu ni, dia dari segi, dia panggil apa, adat orang Melayu ni menyebabkan dia rasa takut nak main dengan agama. Dulu. Itu bagus orang dulu. Dia punya, mungkin kerana ilmu dia masa itu tak banyak sangat. Jadi ketakutan itu, ketakutan dengan maksud penghormatan kepada agama tu tinggi. Perasan tak? Dulu. Jadi maknanya kerisauan-kerisauan itu kadang bagus, cuma kita tak naklah orang hanya kerisauan dia atau prihatin kepada agama tu dengan terikut-ikut. Kita nak dengan ilmu. Tapi hari ni, walaupun kita sebut lambakan ilmu, kadang-kadang orang yang komen-komen main-main ni, kadang bila kita tekan Facebook dia, macam-macam ustaz kuliah, Ustaz Kazim, Wadi Anwar, Ustaz Eri je tak ada. Tapi maknanya macam-macam ustaz dia tengok. Perasan tak? Tapi orang tu juga yang main-main. Itu yang kita risau. Sebab itu ibu sekalian, yang ini ialah saya nak bercakap ni dengan orang perempuan, dia tak jadi benda pun. Sebab jarang orang perempuan yang pergi Minang. Tak apalah Baleman, jahada, kata dia. Biasanya orang lelaki-lelaki yang Minang. Tapi saya nak sebutkan ni, kalaulah berlaku dalam kita punya grup WhatsApp ke, ini saya ingat satu benda untuk kita panggil apa, awareness kita lah, kesedaran. Jadi mungkin ada anak-anak buah kita, kadang-kadang mungkin sepupu dia cerai, kata tak apalah, apa nama Kak Long, saya ada. Jadi tegurkan sikit, supaya hal-hal agama bukan buat main-main. Kerana ada larangan jelas. Allah Ta'ala sebut, kecuali bagi orang yang mati suami. Maknanya kematian suami itu boleh. Itu pun secara kiasan saja. Janganlah sesedih sangat. InsyaAllah nanti adalah orang yang Minang tu. Kan? Itu kiasan. Itu tak apa. Dan soal orang meminang atas pinangan orang lain, saya ingat ini tak wujud lah. Sebab apa kita, bukan tak wujud, maksud saya itu dia hampir susah nak berlaku lah. Sebab orang kita ni dia punya pertunangan dia macam perkahwinan. Tunang saja 4 kemah, silap 8. Betul tak?
Jadi bertunang aja dah macam kedua kahwin. Jadi memang orang tak masuk dah lah. Jadi cuma dari segi hukum bertunang ni sebenarnya, ni sikitlah saya nak highlightkan dalam bab tunang ni. Tunang ni ialah sebenarnya dipanggil memberitahu rughbah. Rughbah ni artinya kita punya apa dia panggil? Apa dia? Bukan. Bertunang ni sebenarnya kita menzahirkan kita punya hasrat. Rughbah tu maksud hasrat kita. Bertunang dah tu sebenarnya. Tak perlu cincin-cincin pun. Kita jumpa perempuan tu, awak dah kahwin belum? Belum. Saya ingat saya nak kahwin dengan awak lah. Boleh juga. Okey, tunang dah. Senang aja sebenarnya. Cuma ialah orang tu ada bapak, pergilah jumpa bapak kawan tu. Dia sebenarnya yang lain tu semua bunga. Pantun lah, rombongan 14 kereta, banyak datang 14 kereta. Jenuh tuan rumah mikir macam mana nak bubuh 14 kereta ni dalam rumah. Itu semua bunga je. Saya tak katalah salah, orang Melayu ni dia ada adat dia. So tak ada masalah, tapi tak mesti begitu. Dia sendiri pergi pun tak. Saya pakcik, mak bapak saya kat kampung, tapi saya dah beritahu lah, saya nak pinang anak pakcik. Kalau pakcik okey, saya go on, kata dia. Itu pun boleh juga. Kan? Dia yang pentingnya kepada wanita tu. Tapi kita orang Melayu ni dia ada adat dia panggil apa? Dia panggil apa benda lah pula istilahnya. Tata susila dia. Kan? Jadi tak ada masalah kita raikan adat tu. Cuma tidak mesti begitu. Tidak mesti. Nak kena bawa sampai 10 kereta, 14 kereta tu tak payah. Ya, kita pergi sendiri pun tak apa. Dan tak perlu nak juru cakap. Cakap je sendiri apa payah sangat. Bisu ke apa? Nak juru cakap pula mantan MPKK. Buat ucapan pula dia. Dia tak tahu kita duduk menunggu ni naik kebas kaki dah. Tuan, nak cerita agama tu mudah. Faham makcik? Semua mudah je, senang. Pakai telefon pun boleh. Telefon. Hello makcik. Ya, siapa ni? Saya. Siapa? Saya Zailan. Apa hal? Itulah saya nak minang anak makcik. Okey, lulus. Simple. Dan kita pun dah kenal dia, apa benda lagi? Kan? Tiap-tiap minggu dia hantar Lala Move. Sambung. Faham ke tidak ni? Mudah-mudahkanlah kak. Ini zaman-zaman penuh cabaran untuk anak-anak kita ni. Jangan dipayah-payahkan. Jangan dipayah-payahkan. Yang penting pegang apa disebut oleh Nabi SAW. Idza atakum man tardawna dinahu. Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Kalau datang kepada kalian yang kau redha agamanya dan akhlaknya, fazawwijuhu, kawinkan. Itu Nabi jamin. Kalau orang itu tahu agama, tentu dia akan bekerja untuk sara bini dia, sara keluarga dia. Bukan tahu agama tu sekadar semayang. Kalau semayang tak bekerja, maknanya dia tak tahu agama lah tu. Kalau baik akhlaknya, tentu dia akan pandai untuk menghormati ibu kepada isteri dia. Dia dia memberikan hak kepada isteri juga untuk melakukan kebaikan kepada ibu bapaknya. Jadi itu je. Lain daripada tu dia akan go through saja, jangan risau. Sebab Nabi dia jamin dah. Nabi sebut, iza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju. Sebab itu kadang-kadang yang ini payah. Anak-anak kita tak nampak benda tu, dia blind. Kan? Buta dia bab tu. Maklumlah orang kata cinta itu buta. Alah hai kak, buat tak biasa pula, kita pun sama gak dulu. Kan? Ada orang sebab misai kawan tu. Ada orang sebab rambut afro dia. Entah apa-apa. Ada orang sebab motor Vespa dia. Jadi maknanya dua ni pegang. Jadi itu kita sebut dalam kuliah yang lepas, zaman ini yang lebih selamat bila kita dapatkan syahadah daripada orang. Tu syahadah penyaksian. Macam orang dulu lah. Kan? Cik, kenal tak anak orang sekian? Kenal.
Okey ke budaknya? Okey, bagus. Cuma malam dia jadi penyangak lah. Tak payahlah. Mana orang bagi penyaksian. Itu kaedahnya. Muslim telah meriwayatkan bahawa Nabi SAW pernah bersabda, Al-mu'min akhul mu'min fala yahillu lil mu'minin apa benda pula tulisan ni? Yabta'a ala bai akhihi wala yakhtuba ala khitbati akhihi. Seorang mukmin itu saudara kepada seorang mukmin yang lain, maka tidak halal bagi seorang mukmin itu untuk melamar, untuk menawar, untuk membeli apa yang sudah dibeli oleh saudaranya, dan tidak boleh dipinang wanita yang sudah dipinang oleh saudaranya. Ini semua cerita cik gaduh belaka. Sebab itu agama, ibu sekalian, senang cerita, agama kita ni mengajarkan kita apa benda pun yang boleh jadi sebab kepada permusuhan, tinggal. Orang beli, kemudian kita beli pula. Maksudnya macam contohlah, orang datang nak sewa rumah kita. Tiba-tiba datang orang lain, dia kata, Kak, saya sewa rumah Kak lah 1,200. Kawan tu tadi 1,100. Dia datang, kita dah setuju. Dia datang, dia offer pula 1,200. Ini semua bentuk-bentuk permusuhan. Nampak tak? Jadi maknanya nak beritahu, kadang-kadang masalah-masalah yang terkait dengan hal-hal yang boleh membawa permusuhan, agama suruh kita dipanggil istilahnya elak. Ini sebab itu kadang-kadang timbul sihir. Ini sebab dipanggil hasad, kan? Dah tahu dah orang tu dah minang, yang kau minang kenapa? Dah tahu dah diterima, kenapa kau minang pula? Tapi saya ingat bab pinangan ni, saya rasa dia taklah terlalu meruncing. Tapi perkara ini satu hal yang untuk kita faham, apa sahaja yang membawa kepada permusuhan dalam agama disuruh elak. Apa saja. Jadi jangan dibiarkan permusuhan tu makin terus, akhirnya dia akan merosakkan manusia. Bukhari pula meriwayatkan daripada Rasulullah SAW, la yakhtubur rajulu ala khitbatir rajuli hatta yatruka al-khatibu qablahu au ya'dhana lahu. Tidak boleh seorang lelaki minang peminangan saudaranya sehingga peminang yang sebelumnya membatalkan peminangnya atau membenarkan untuk meminangnya. Ini macam ajaib lah pula, kan? Tapi ini kira-kira cerita sinetron lah, kan? Tak apalah. Kalau awak betul-betul cintakan dia, saya sanggup mengundur diri. Itu cerita sinetron, kan? Jadi benda ni jaranglah berlaku. Tapi makna nak beritahu, sampai tahap begitu agama bincang. Mana kalau orang tu sanggup mengundur diri, okey, so continue, boleh, ya? Jadi kalau kita pula jadi mak mentua kepada mak perempuan tu, maknanya haramlah kita kalau suruh orang tu undur diri. Tak boleh tu. Sebab kita dah terima dia, maknanya dia pinang anak kita, kita dah setuju. Tiba-tiba kita nak suruh orang lain masuk, kita beritahu dengan dia, kau putus je lah, anak makcik ni sebenarnya ada orang lain nak masuk ni. Ada juga. Pasal yang tadi datang naik kancil, pula naik Myvi. Yang kedua ni datang X70. Dia tak tahu yang naik Myvi tadi tu, dia punya Mercedes tengah servis. Ada lagi ke macam tu? Tak ada kau, tak ada. Sekarang ni orang tak kisah sangat kereta apa kau pakai, semua hutang. Habis, wanita perawan diminta izinnya dan tidak dipaksa. Maksudnya anak dara lah yang belum berkahwin. Seorang gadis yang masih perawan mempunyai hak diri yang pertama dalam soal perkahwinan. Tidak boleh ayahnya atau walinya mengabaikan pendapatnya atau melalaikan soal kerelaan dirinya. Nabi SAW bersabda, Athaibu ahakku binafsiha min waliya wal bikru tusta'dhanu fi nafsiha wa idnuha simatuha. Kecil betul tulisan ni.
Tanda-tanda tua. Dulu saya pelik tengok orang tua baca tak nak nampak. Apa hal lah, susah sangat nak nampak. Bila dia tua ni berperasan, memang susah bacanya. Seorang janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya. Dan si perawan, anak dara lah, diminta keizinan tentang dirinya dalam soal perkahwinan, dan keizinannya ialah diam, yakni tidak membantah. Jadi maknanya mak bapak kena beritahu jugalah dengan anak tu. Dia tak boleh diam-diam kahwin kan. Kau balik minggu depan kahwin. Beranjat budak. Tapi ini pun tak berlaku kan. Kita kena paksa dia lah. Betul tak? Tak boleh nak kahwin dengan dia juga. Tak nak dia juga, kata dia. Kahwin dengan kau. Sekali peristiwa telah berlaku, telah datang seorang gadis perawan kepada Nabi SAW lalu memberitahu bahawa ayahnya telah mengahwinkannya dengan sepupunya padahal dia kurang senang terhadap sikap ayahnya. Maka Nabi SAW telah menyerahkan perkara itu di tangan wanita itu sendiri. Ketika itu dia berkata kepada Nabi SAW, sebenarnya saya telah menyetujui apa yang telah dilakukan oleh ayahku. Akan tetapi saya ingin memberitahu kaum wanita yang lain bahawa perkara perkahwinan ini tidak boleh dimonopoli oleh ayah semata-mata. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah. Seorang ayah tidak boleh melewatkan perkahwinan anak gadisnya jika dipinang oleh orang yang kufu, yang orang sepadan, mempunyai agama dan budi yang luhur, yang baik. Telah bersabda Nabi SAW, "Thalasun la yu'akharna as-salatu idha atat, wal janazatu idha hadarat, wal ayyimu idha wujidat laha kuf'an." Tiga perkara yang tak boleh dilewatkan: solat apabila sudah tiba waktunya, jenazah telah bila selesai penyelenggaraannya, seorang wanita bila bertemu jodohnya yang sempadan. Sabda Nabi yang lain, riwayat At-Tirmizi, "Idza atakum man tardau dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu, illa taf'aluhu takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir." Mafhumnya, bila datang pinangan orang kamu relakan agamanya dan tingkah lakunya, maka hendaklah kamu kahwinkannya. Jika tidak lakukan perkahwinan itu akan berlaku fitnah di atas muka bumi ini dan kerusakan yang besar. Nampak? Faham makcik? Ini belajar-belajar lah. Yang mana dah habis tu habis dah lah. Saya dah habis Ustaz, tinggal cucu pula nak kahwin ni. Tak apalah, kita pesankan pada anak-anak pula. Apa nak kata, kita pun belajar dah jadi nenek. Masa jadi mak dulu kita tak belajar. Tapi yang baru belajar, masih ada anak-anak. Ini pesanan saya jugalah, dan untuk kita semua. Sebab sekarang ni ibu sekalian, tak ada benda lah, percayalah saya cakap. Tak ada benda yang boleh nak menjaga anak-anak kita. Macam saya sebut pada kuliah yang lepas. Apa benda yang kita boleh nak jaga? Tak ada. Sementara jaga pun masalahnya besar. Tak jaga lebih besar. Betul tak? Maknanya sementara kita berjaga-jaga pun masalahnya macam-macam. Sementara berjaga-jaga tu, maksud berjaga-jaga tu bukan kita jaga anak kita. Kita nak cari apa sebenarnya yang Allah Ta'ala boleh untuk nak jaga anak-anak kita. Itu pun masalah. Apatah lagi kalau kita tak jaga-jaga. Saya baru ini program di Sarawak bersama satu kementerian. Jadi kementerian ni beritahu, dia kata, "Ustaz, kita buat program di Sabah. Di Sabah ni dia kata banyak sumandak. Sumandak ni anak dara. Ya, bahasa Sabah. Dia kata sumandak Sabah ni dia banyak kahwin usia muda. Ialah orang kampung. Kadang 18 tahun dah kahwin. Kahwin seronok gitu. Bila berkahwin, suami ni tak nak bekerja. Tak nak bekerja. Yang bekerja isteri akhirnya. Jadi nak cerita dia, akhirnya banyaklah masalah-masalah berkait dengan rumah tangga. Kita kadang-kadang nak membantu pun payah. Nak ceritanya tuan-tuan, hari ni itu realiti keadaan kehidupan kita. Bukanlah maksud yang disebut tu di Sabah, itu memang di Sabah. Di sini pun ada. Belajar sampai luar negara. Suami tak nak kerja. Suami itu belajar sampai luar negara. Ada. Dia kata, "Ustaz, saya je kerja." Suami tak kerja ke? Dia kerja jugalah, dia bawa Grab. Ustaz dia kata malas nak mening kepala. Masa nak tidur, dia tidur. Okeylah tu, Grab banyak lah tu. Tak Ustaz, banyak tidur daripada Grab. Tak nak kata apa. Kan? Maknanya itu realiti hari ni. Pasal
hari ni orang lebih fikirkan apa kerja yang paling senang. Apa yang paling senang? Kalau boleh dalam tidur tu kerja, dia akan pilih dalam tidur punya kerja. Kan, bangun tidur je, gaji masuk. Bangun tidur, gaji masuk. Maka itulah yang akan dipilih. Tak sungguh. Ibu-ibu semua ada anak-anak. Saya pun ada anak-anak. Betul tak? Kita ada keliling kita. Kita boleh nampak. Dia tak nak guna otak. Dia tak nak perah otak dia. Dia tak nak. Sebab itu hari ni orang suka, apa nama ni dipanggil istilahnya, pekerjaan yang dia sendiri boleh enjoy semua. Orang dulu tidak. Orang motong getah enjoy kat mana, tengah-tengah motong getah jumpa rimau. Tapi besok pergi lagi tak? Besok motong getah lagi tak? Motong getah lagi. Orang sekarang tak. Dia nak bekerja sambil main game. Saya baru-baru ni program di Putrajaya. Dia kata, Ustaz, anak saya pun sama juga, dia main game tournament, duduk perlawanan game. Saya kata okey lah, kalau boleh dapat asid. Tak, ini dia main-main je. Apa faedah kan? Allah musta'an. Sebab itu Nabi pesan ni poin untuk kita pegang. Idza atakum man tardawna dinakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawiju. Tapi saya nak peringat baliklah, takut tuan-tuan salah pegang. Bukan makna yang mesti pinang tu ustaz, atau orang tabligh ke, atau orang masjid ke. Asal orang masjid je bagi. Kita tahu dia punya penangan lagi kuat. Kan? Tahu? Dia punya penampur lagi tinggi daripada orang tak ke masjid. Sebab itu bukan mesti begitu. Jangan salah faham. Walaupun dia ke masjid, tapi kalau kerja menampur muka anak kita, itu maknanya bukan orang faham agama. Orang faham agama ni bukan bererti dia pakai kebiar, pakai jubah macam saya. Tak. Itu bukan isu dia. Saya ni pasal senang. Ada program lain semua yang perlukan jubah, sakit one shot je lah. Kan? Tapi nak ceritanya bukan itu mesti. Yang penting faham agama, artinya dia tahu apa hak dia, apa hak isteri, apa yang sepatutnya diberikan kepada isteri, apa yang patut diusulkan, apa tanggungjawab dia. Itu orang faham agama. Jadi walaupun anak tu, orang yang pinang anak kita tu pakai seluar jin, cuma kita risau dia berkawan dengan jin je lah. Tak mesti tak? Oh, pakai seluar jin ni tak boleh. Saya nak cari yang kepiah. Yang pakai seluar jin tu angkat tangan ke anak kita pun tidak. Yang pakai kepiah tu hari-hari lempang gitu kiri kanan. Bukan saya nak burukkan orang kepiah, sebab salah faham orang kita. Asal pakai kepiah je, ini bagus, ni boleh buat menantu ni. Saya nak condemn, saya pun pakai kepiah, nampak? So yang kita buka minda kita. Orang kita sekarang ni dimomok, bukan dimomok, dipanggil apa istilahnya? Disempitkan lah. Melihat apa dia panggil ni, apa dia panggil, melihat penampilan itu dijadikan sebagai timbang tara. Yes pula. Yes, ya dan yes. Penampilan tu perlu. Kalau dah kita tengok seluar pendek je, ini pun okey ni, yang penting tak lempang anak kita. Betul lah tu, tapi janganlah seluar pendek bang. Tu kalau seluar tu buruk lutut tu, kalau semengah tak apa. Tapi maknanya begitulah. Bukan mesti faham tak opah. Opah termenung. Mana kalau orang meminang opah. Allahumma salli alaihi. Termasuk tajuk yang baru. Dia topik ni simple je, tak perlu kita nak bincang panjang. Wanita yang diharamkan berkahwinan dengannya. Aywa. Saya ingat ini bab perkahwinan ni tak ada benda yang berat lah. Cuma just ada part-part tu yang kita nak sentuhkan supaya yalah, adalah sikit kita faham dengan betul. Haram seorang Muslim mengahwini salah seorang pada wanita yang disebutkan di bawah ini. Ini saya ingat pun tak berlaku lah. Isteri ayah.
sama ada sudah ditalakkan atau suaminya telah meninggal dunia. Dahulu masa jahiliah, anak boleh berkahwin dengan isteri ayah setelah meninggal dunia. Maka adat ini dibatalkan oleh Islam kerana isteri ayah berkedudukan sama seperti ibu sesudah wanita itu dikahwini ayahnya. Maka hikmah mengharamkannya untuk dikahwini oleh anak kerana menjaga kehormatan ayah. Kemudian pengharaman ini berlaku untuk selama-lamanya, menjadikan keinginan ibu tiri itu terputus kepada si anak, keinginan si anak itu terputus sama sekali kepada ibu tirinya. Maka dengan itu menjadilah perhubungan antara kedua mereka berdiri di atas tonggak penghormatan dan kehebatannya sebagai ibu tiri kepada sang anak itu. Ini kot lah, ibu tiri itu lawa umno, agaknya lah kot, lagi muda daripada anak tu. Boleh jadi juga. Ada ini cerita dan drama lah, betul-betul tak tahulah ada ke tidak. Ibu dan semisal dengannya, nenek terus naik ke atas baik dari sebelah ayah maupun ibu. Ini memang tak berlaku lah. Anak perempuannya sendiri dan semisal dengan anak perempuan anak lakinya atau anak perempuannya dan seterusnya ke bawah. Yang ni cucu cicitnya perempuan itu, anak perempuannya, cucunya lah. Ibu sekalian, ini dari segi kaedah. Mungkin dalam konteks kita orang Melayu ni memang tak ada isu pun. Ni mungkin orang yang baru nak belajar agama, dia nak memahamkan. Boleh tak saya kahwin dengan ni? Boleh tak kahwin dengan ni? Contoh gitulah. Mungkin ada setengah-setengah agama ke ataupun adat, dia orang dihantam kromo je. Mungkinlah. Kan? Jadi supaya bila dia masuk Islam, Islam ni ada dia punya, apa kita panggil? Peraturannya. Ada keteraturannya. Itu je. Jadi bila belajar ni tak payahlah pening kepala sangat. Kan dia sibuk bincang, ada ke orang kahwin? Tak faham betul. Kemudian saudara perempuan sama ada sekandung atau daripada ayahnya dan ibunya. Ini ada sikit untuk kita faham. Dia yang tak boleh tu kalau sama ada dia adik-beradik kandung atau adik-beradik sebapa atau seibu. Orang Melayu dia ada satu istilah, adik-beradik anjing ni. Ya, ada setengah orang tak pernah dengar tu. Arwah mak saya Allah yarhamah. Dulu pun saya kata, mana ada adik-beradik anjing ni? Rupanya memang ada istilah tu. Ya. Adik-beradik, tapi tak tahulah dalam daftar kata Dewan Pustaka ada ke tidak. Pernah dengar tak kak? Adik-beradik anjing. Ni orang KL ni payah betul. Adik-beradik anjing ni maksudnya yang laki-laki bawa anak, yang perempuan bawa anak. Anjing kan macam tu, tak tahu anak siapa yang dia bawa je tu. Faham ke tidak? Anjing kan anaknya tu orang meremik, apa istilahnya? Kan merenyut. Mana anaknya ramai, tak tahu bapaknya siapa. Jadi yang ini pun bawa anak, yang ni pun bawa anak. Itulah maksud dia. Jadi dia tak ada kaitan pun. Dia tak ada kaitan sebab apa? Yang tak boleh dia kahwin dengan bapak tiri dia ataupun mak tiri dia. Maksudnya yang berkahwin dengan bapak dia atau berkahwin dengan mak dia, itu yang dia tak boleh kahwin. Tapi anak kepada si bapak tadi, anak kepada si ibu tadi boleh kahwin dua-dua. Tak ada masalah. Dia tak ada berkaitan pun. Bahkan dia tidak mahram. Dia tidak mahram. Dia tak boleh bersentuhan, auratnya mesti dijaga. Tu. Kena faham tu. Cuma kadang-kadang kita tidak nafikanlah kes adik-beradik anjing ni. Boleh ke kita pakai tu? Adik-beradik anjing istilahnya lah. Dia orang ni kadang-kadang daripada kecil hidup sekali. Faham tak? Maksudnya kadang bawa tu masih umur 3-4 tahun, yang lelaki ni pun bawa anak umur 3-4 tahun. Jadi dia membesar dalam satu rumah walaupun dia tidak mahram, tapi kita tak nafikan kadang-kadang dari segi pergaulan dia rapat. Boleh faham tak? Pasal dia membesar sama-sama berbanding dengan anak susuan. Faham tak? Anak susuan ni mahram ke tidak dengan adik-beradik susuan? Hai, biar betul. Adik-beradik susuan sama-sama menyusu. Mahram lah. Mana boleh berkahwin?
Terlampau banyak mengaji nampaknya ni. Tu ada orang cakap, dia kata mengaji kat kuliah kat surau ni dia tak boleh banyak. Jam dia biar sikit dia dapat balik, banyak terus tak dapat. Dia blur, dia tahu mana satu yang nak dibawa. Ibu sekalian, saya nak sebut macam tadi, minta maaf saya sebut istilah tu lah sebab itu orang Melayu pakai, saya tak tahu nak pakai istilah apa, tapi saya rasa sebenarnya anak lelaki, anak perempuan itu je kan. Anak kepada lelaki, anak kepada perempuan. Itu sebenarnya. Tapi istilah kita kata tadi itulah anak anjing, apa saya sebut tadi? Adik-beradik anjing, anak anjing pula. Adik-beradik anjing ni, dia katakan contoh yang macam tadi lah 3-4 tahun umur. Yang seorang 3-4 tahun, seorang mungkin 6-7 tahun. Begitulah lebih kurang. Bawa, duduk sama-sama. Dia mungkin dengan mak itu dia akan jadi mahram. Sebab mak dia itu berkahwin dengan bapak dia, ataupun bapak dia berkahwin dengan mak anak-anak tadi. Okey, tak apalah. Tapi anak-anak tadi yang 6-7 tahun, dia duduk satu rumah sampai umur 18 tahun, 19 tahun, berapa puluh tahun. Betul tak? Lebih 10 tahun dia duduk sama. Sebab itu dia rapat. Kadang-kadang kita kena apa dia panggil istilahnya? Ialah nasihat tu betul. Kadang-kadang kena realistik. Faham tak? Dia membesar sama-sama ni dalam keadaan belum memais, besar sama-sama. Cuma kita perlu bagi tahu dengan dia, engkau bukan adik-beradik, itu saja. Boleh faham tak? Kadang-kadang kita, ni tak boleh, tak boleh. Ni lain. Kak, budak tu umur 8 tahun. Boleh faham tak ni? Berbanding dengan orang yang adik-beradik susuan. Dia hanya jadi mahram dengan kerana susuan masa kecil tu je. Katalah besok dia dah besar, umur 20 tahun, dia duduk sekali serumah. Boleh ke tak boleh? Dah mabuk dah. Oh kak, boleh ke tak boleh? Bolehlah, dia adik-beradik. Sebab menyusu sama. Tapi tinggal lagi, lalu tak dia nak duduk sekali? Tentu tak lalu, pasal dia menyusu sekali itu je. Bukanlah menyusu satu kali. Maksudnya, dia menyusu, katalah contoh, sampai daripada baby itu, dia dijaga oleh mak asuhan dia tu, sampailah umur 2 tahun contoh. Menyusu sepanjang itulah dia menyusu. Kebetulan pula dia ada anak, tak apalah saya susukan sekali, kata dia. Lepas tu masuk 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun dia dah sekolah. Lepas tu 6 tahun tu, 15 tahun lepas tu dia tak jumpa-jumpa. 20 tahun balik pada luar negara jumpa. Tiba-tiba nak duduk sekali, tentu dia rasa janggal. Betul tak? Jadi kena beza. Maknanya yang ini ni sebab dia membesar sekali. Yang sini dari segi hukumnya itu memang tak ada masalah. Bahkan dia tak boleh berkahwin. Tapi kerana dia tidak dibesarkan sekali, jadi tentu ada kejanggalan. Saya nak sebut ni ialah realitinya. Maknanya walaupun dia adik-beradik, tapi tak mesti dia boleh buka tudung depan kawan tu. Memanglah dia mahram. Kalau dia buka tudung pun dosa tak? Tak dosa adik-beradik. Tapi tinggal lagi, lalu ke? Kan dia rasa stranger istilahnya. Stranger. Kan dia rasa tu orang asing. Walaupun menyusu sama-sama, kita menyusu dululah, awak boleh buka tudung depan saya. Awak ada apa hal nak suruh saya buka tudung depan awak? Boleh faham tak? Berbanding dengan yang ini ni, memang dia tak boleh buka tudung depan adik-beradik itu. Sebab dia bukan adik-beradik sebenarnya. Boleh faham? Itu maksud saya. Jadi kadang-kadang keadaan-keadaan tu, dia memberikan, dipanggil apa? Apa dipanggil istilahnya, tindakan yang berlaku tu dengan sebab keadaan. Sebab dia duduk sama. Saya ada seorang kawan ustaz, sama mengaji dulu. Dia dijaga oleh makcik dia daripada kecil sampai besar. Saya tanya dengan dia, habis balik kampung, balik tahu mamak balik, tapi kejap je lah, tak biasa, kata dia. Dia jadi janggal. Itu anak tu, dan dia tahu tu mak dia pun tahu tu anak dia, dan makcik dia pun tahu, bagi tahu itu mak kau. Tapi saya kata, kenapa tu? Dia kata kita membesar dengan makcik, jadi dengan mak ni rasa macam terbalik dah. Makcik tu pula jadi mak, mak tu jadi makcik. Tuan-tuan faham ke tidak? Itu realiti dia. Itu kita kena tahu situasi ni. Kadang-kadang
jangan kita terlampau teorikal sangat. Faham teori? Teori itu betul, tapi jangan teorikal sangatlah. Tu. Kita kena lihat kepada keadaan situasi itu. Tapi hukum tetap hukum. Ini cuma dari segi bagaimana kita nak berinteraksi dengan suasana itu. Jangan pergi, tak boleh, keluar. Makcik ni agak-agak lah. Lepas tu yang susuan pula, boleh. Main. Kau duduk je berdua dalam. Tak mabuk budak tu. Faham? Dia macam dengan mak dia tu, mak susuan tu, dia boleh kahwin tak? Selama-lamanya. Tapi sanggup ke kita menghadap dia tu macam menghadap anak kita? Oh kak, lalu kita kena pula budak tu dah bermisai apa semua. Boleh faham tak? Sebab ada orang kata, Ustaz, itu anak susuan kan? Memanglah ke anak susuan. Akak menyusukan dia 2 tahun je, lagi 22 tahun akak tak jumpa dia, akak sanggup ke? Keluar bilik air berkembang depan dia, sekejap dia begitu. Dah sungguh saya nak relatekan itu sebenarnya. Boleh faham tak? Memang dari segi hukum je begini, tetapi dari segi realitinya tidak begitu. Faham makcik? Dan dia guna alasan tu. Alah Ustaz, anak susuan. Kak, anak susuan 2 tahun je kak, akak menyusukan dia. Kawan ni dah beranak dah. Boleh pula dia gedek gitu. Sekejap dia siap kejap. Ha ilaha illallah. Tak apa-apa lah orang perempuan ni. Tidak, cerita pasal ibu susuan tadi, ini cerita benar. Ditanya orang pada saya, dia tak boleh membezakan di antara hukum tu teorinya, tapi praktikalnya tu. Itu maksud dia. Jangan orang perempuan marah saya, sebab yang tanya tu orang perempuan. Habis lagi mak saudara, bibinya. Ini orang Singapura yang terjemahan ni, ya? Ahmad Ismail Allahyarham. Yakni saudara ayahnya yang perempuan baik sekandung seibu atau seayah. Mak saudara sebelah ibu, yakni ibu saudara baik sekandung seibu atau seayah. Anak perempuan saudara lelaki, cuculah. Anak perempuan saudara cucu pula, anak buah. Anak perempuan saudara perempuan. Yang ini kena highlight sikit. Kena ingat, anak perempuan adik kita itu tak boleh kahwin. Anak perempuan adik isteri kita boleh kahwin. Mabuk lah. Kita ni mengaji boleh, nak implement dia mabuk. Macam orang mengaji semayang, oh tak boleh, ni batal, ya betul, ni salah, ni betul, ni batal. Bila semayang betul-betul, imam batal, dia menung, yang mana satu aku nak buat ni? dia blur nak buat, nak implement. Kita ni fiqh ni maksudnya kak, al-fahmu. Fiqh tu maksudnya faham, bukan hafal. Kena faham, maknanya macam mana nak implement ni. Baik, kita dalam orang Melayu, anak buah, kita panggil semua anak buah belaka, ataupun anak saudara, betul tak? Anak kepada adik isteri kita panggil anak saudara. Ni anak saudara saya, dia kata, kan? Anak kepada adik kita pun anak saudara. Sebab itu kadang-kadang kita confuse, semua kita balun bersalam je. Yang boleh kita bersalaman anak kepada adik kita. Adik kita. Anak kepada adik kita. Anak saudara lah. Yang yalah, anak adik beradik bolehlah. Anak adik lain pula bunyinya. Oh, okey, abang sekali. Oh, maksudnya begitu. Okey, saya beri contoh tapi nak semua rangkum. Okey. Anak adik beradik kita itu kita boleh bersalaman dengan dia. Memang dia panggil kita pakcik, kan? Whatever lah, mak long ke, mak ngah, mak teh, mak uda ke sebagainya. Kita pun tahu kita panggil dia sebagai anak buah. Anak adik beradik isteri kita,
Anak adik-beradik isteri kita. Oh, okey. Kalau yang ini anak adik-beradik suami. Padahal tak faham-faham. Okey. Anak adik-beradik suami kita, kan? Suami kita, maksudnya ibu-ibu ni, anak adik-beradik suami, itu tak boleh bersalaman. Anak adik-beradik kita boleh bersalaman. Dan kita ni boleh berkahwin dengan anak adik-beradik suami kita. Kalau dia orang nak lah. Agaknya rabun budak-budak tu menang kita. Faham apa? Oh, apa? Faham ke tidak? Edak lah tu. Tak tahu lah upahnya. Ya. Yeah. Oh, Masya Allah. Tak apa. Jadi, jelas. Oh, Kak. Sebab itu kadang-kadang istilah kita orang Melayu ni dia agak, kita tak kata salah. Sebab dia ada dia punya asas dia. Tapi kita kata dari segi hukum tu kadang-kadang dia agak mengelirukan lah. Dan antara punca orang jadi keliru ni mungkin agaknya masa mengaji dulu kita dibagi tahu begitu. Anak buah boleh, tapi anak buah belah suami kita, belah kita lah. Dia kata gitu. Jadi orang pegang yang anak buah tu. Jadi saya rasa sebab itu kadang-kadang istilah ni kita kena guna begitu. Anak kepada adik-beradik kita. Anak kepada adik-beradik suami kita. Dia lain. Boleh faham? Nampak ada perbincangan di kalangan ulama' tu. Ada apa nak tanya? Tanya. Nampak ada perbincangan. Kak, ada apa nak tanya, Kak? Tak nak tanya. Ada apa nak tanya? Tengok masing-masing bincang sebelah tu. Sama ada dia sedang, ya sila. Mak angkat dengan anak angkat, dia adalah tidak mahram. Mak angkat dengan anak angkat, asasnya tak mahram. Kerana mak angkat ni umum. Saya pergi cari anak orang Rohingya, buat anak angkat, contoh. Itu secara umum lah, itu dipanggil angkat. Tapi kalau mak angkat dengan anak angkat tu yang memang mahram, dia memang tak angkat pun dia mahram. Contoh macam kawan saya tadi, dia jadi anak angkat kepada mak, dia ni mak dia tu adik kot. Jadi dia menjadi anak angkat kepada kakak maknya. Yelah, sebab itu saya cakap mak saudara ni bahaya guna istilah tu. Faham tak? Sebab kita dah sebut tadi, pasal kita pakai mak saudara tu yang kita balun semua tu. Mak saudara semua disalam. Jadi oleh kerana dia anak angkat, anak itu adalah anak kepada adik dia, dia memang mahram. Tapi bukan mahram sebab anak angkat. Dia mahram tu sebab kerana pertalian adik-beradik maknya tu. Boleh faham tak? Dia boleh daripada kecil, sama. Walaupun dia boleh daripada kecil. Hal yang lain yang menyebabkan dia mahram ialah bila dia menyusukan. Mana dia ambil anak angkat, kemudian dia pun minumlah hormon pula. Dia makanlah hormon. Kan ubat kan? Jadi dia boleh menyusukan budak tadi, dan menyusu tu cukup. Dan dia boleh jadi anak, dia panggil susuan. Jadi istilahnya bukan kerana anak angkat, tetapi sama ada dia itu anak susuan, sama ada dia itu mahram dengan sebab nasab, keturunan, tidak dengan anak angkat. Itu boleh faham? Cuma sekarang ni ada orang buat anak angkat tu, dia letakkan nama lelaki dia terus sekali dengan nama anak, tapi bin juga kepada bapa budak tu. Irdina Faizal bin Ja'far, binti Ja'far. Dia catchy sikit lah, dia fishy, bukan catchy, dia fishy. Irdina Faizal binti Ja'far. Saya ingat dari segi tuntutan menasabkan seseorang tu kepada keturunan dia dah terhasil. Kan? Cuma kaedah itu, ni saya tidak memberi fatwa, saya hanya mengomentar. Mungkin itu perlu mufti kerana dia yang ada autoriti. Faham tak? Dia bagi nama Irdina Ja'far, terbalik pula dah. Irdina Faizal binti Ja'far. Jadi Irdina ni nama dia bagilah. Tapi dia tu anak siapa? Anak Ja'far.
Cuma dia tak menggunakan nama Jaafar itulah dalam sehari-hari, melainkan pada urusan yang official betul. Jadi kalau dekat sekolah pun Erdina Jaafar, binti Faizal tak masuk. Erdina Faizal binti Jaafar. Jadi makna begitu. Erdina Faizal binti Jaafar. Ni. Jadi maknanya nak beritahu, wallahu a'lam. Sebab saya tengok ni trend yang baru. Dulu sebelum ni orang tak binkan langsung Erdina Jaafar. Mana tak ada binti. Tapi kalau tak silap saya, JPN tak benarkan, mesti nak ada binti. Itu dari segi SOP lah. Sebab saya ada juga berprogram dengan dia orang, saya tanyakan, sekarang ni dia jadi rules dia mesti binti apa. Jadi cara dia masukkan nama tu, Erdina Faizal binti Jaafar. Jadi untuk mengelakkan budak tu. Tapi saya rasa lebih mudah supaya tak konflik, sebenarnya bagi tahu je. Tapi yang itu pun dari sudut dipanggil apa? Istilah kita kata dia panggil apa istilah ni, kita kata maknanya harta dia takkan boleh milik sebab dia tu binti Jaafar. Betul tak? Yang tuan punya harta Faizal. Jadi kalau dari segi konteks pengurusan harta dia takkan bercampur. Tak bercampur. Hatta dari segi perkahwinan pun takkan selesai. Dia tak boleh kahwinkan. Dia tak boleh kahwinkan. Hanya itu saya kata dalam konteks tu sebenarnya tujuan dia kata panggillah anak-anak itu dengan nama bapaknya itu tujuan supaya jangan bercampur nasab. Jadi dari segi official identity card tu ataupun information tu, memang dia bukan anak kepada Faizal, dia anak kepada Jaafar. Buktinya dia tak boleh mewarisi harta Faizal. Sebab bila berlaku kematian, pergilah ke pusaka, dia tidak valid untuk menerima harta pusaka. Kalau berkait dengan soal perkahwinan pun, Faizal takkan boleh menikahkan dia. Betul tak? Sebab dari segi surat beranak dan juga IC tu tak tally. Walaupun dia tulis sebagai bapa, tapi kalau dalam perkahwinan dia tak boleh tulis lah. Dia akan sangkut juga kat situ. Jadi pada saya konteks ini sebenarnya dia menjaga matlamat daripada dibinkan pada keturunannya tu. Sebab yang dulu-dulu kan orang tak binkan dengan keturunan. Faham tak? Jadi dibinkan dengan bapa angkat. Bila bapa angkat mati, dia mewarisi tak harta? Mewarisi harta. Bapa angkat nikahkan dia pun. Itu bahaya tu. Tak sah. Dia kena nikah wali hakim. Itu panjang cerita. Tapi orang dulu-dulu punya hal. Orang sekarang tak payah buat kerja tu lah. Kan? Macam-macam mengaji dah kat TikTok. Okey kak? Jelas? Ya? Ada soalan lain? Pasal anak buah ni? Tak ada Pasal saya tengok responnya bab anak buah ni lain sikit banding dengan mak buah tadi. Baik. Kesemua wanita-wanita kerabat yang tersebut dikenal dalam Islam sebagai mahram kerana mereka itu semuanya diharamkan bernikah dengannya buat selama-lamanya oleh seorang muslim, tidak menjadi halal bila-bila masa sekalipun dalam apa keadaan. Sebab itu orang lelaki dinamakan mahram kepada mereka. Hikmah pengharaman bernikah kepada semua kerabat ini adalah nyata sekali bahawa manusia sudah bertamadun, tentu kefitrahannya tidak akan menginginkan hubungan seks dengan orang-orang yang seperti ibunya sendiri atau saudara perempuannya atau anak perempuannya. Malah setengah binatang pun ada yang tidak mahu buat seperti itu, dan perasaan seorang lelaki kepada mak saudaranya baik di sebelah ayahnya atau ibunya sama saja perasaannya terhadap ibunya sendiri. Sedang bapa saudaranya dari sebelah bapa maupun sebelah ibu sama seperti ayahnya sendiri. Bahawa syarat Islam tidak menetapkan larangan ini untuk memutuskan keinginan kepada kerabat tersebut, kemudian kemungkinan sekali bahaya perhubungan liar ini akan berlaku di antara seorang lelaki dan kerabat-kerabat tersebut kerana adanya perhubungan yang selalu berlaku di antara mereka sesama
yang selalu di antara mereka sesama sendiri dan percampur gaulan yang kerap berlaku. Maknanya nak sebut pasal selalu berjumpa kan. Jadi kalau tak dibagi tahu ni kau tak boleh berkahwin, maksudnya ini kau macam adik beradik, ini macam mak kau, ini macam bapak kau. Jadi khawatir takut akhirnya berlaku hal-hal yang tidak sepatutnya. Bahawasanya antara lelaki dan kerabat tersebut sudah terjalin perasaan kasih sayang yang kekal dan berterusan yang merupakan penghormatan, kemuliaan, saling berperasaan rindu dan belas kasihan. Jadi sebaiknya lelaki itu menunjukkan perasaan cintanya pula kepada wanita yang asing dari kaum kerabatnya melalui periparduaian. Baca je lah orang tulis, janganlah macam komen. Sehingga terjalin pula perhubungan-perhubungan lain yang baru, berleluasalah ketika itu daerah kecintaan dan kasih sayang yang lain di antara manusia sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala surah Ar-Rum ayat 21, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah menjadikan di antara kamu rasa cinta dan kasih sayang. Yang seterusnya bahawasanya kefitrahan rasa kasih sayang antara seorang lelaki dengan kaum kerabatnya yang dekat sebagaimana yang telah kami senaraikan di atas tadi, yang mana perhubungan itu berasas atas belas kasihan, rasa kehormatan mestilah dikekalkan dalam keadaan teguh dan kuat supaya menjadi tonggak perhubungan yang kekal dan sempurna, dan asas adanya tanggungjawab, mengambil berat, kecintaan dan kestabilan. Mendedahkan rasa tanggungjawab ini atau perhubungan ini kepada perkahwinan yang kemudian nanti berlaku daripadanya perselisihan faham, pertikaman lidah yang sebagainya boleh menarik kepada perpisahan yang abadi dan putus kekeluargaan, suatu perkara yang sungguh bertentangan dengan dasar asal yang mewujudkan rasa belas kasihan yang berkekalan dan perhubungan yang tetap dan sempurna. Ialah kan, dia kahwin dengan mak saudara, ialah perkahwinan macam-macam hal, kahwin dah bergaduh, cerai dengan mak saudara tadi itulah. Mak saudara tu adik-beradik mak dia, dah bukan saja dia yang bercerai, dengan mak-mak dia pun dah putus hubungan dengan mak saudara dia tu yang juga adik-beradik dia. Tak haru biru keluarga tu jadinya ya? Sebab itu kenapa agama tak benarkan. Tapi saya ingat benda ni tidak complicated untuk kita faham lah. Bahawasanya cuma untuk kita tahu bahawa agama ni dia tidak ataupun melarang sesuatu, mengharuskan sesuatu, dia tidak begitu saja, ada asasnya. Bahawasanya biasanya jangan komen, orang tulis keturunan dari perhubungan seks dengan kaum kerabat menelurkan keturunan yang lemah dan melarat, dan apabila terjadi pada seorang anak kecacatan jasmani dan akal pikiran, menurut kebiasaan orang akan meletakkan sebabnya pada keturunan. Maknanya bila berlaku misal kata kahwin saudara, sebenarnya tidak syarat pun kan, tapi kahwin saudara, akhirnya yang ditohmah itu keturunan. Ni keturunan kau lah ni, keturunan kau memang semua cacat belaka. Jadi kadang-kadang ini manusia kan, sebab itu Islam melarang tu, akhirnya dia akan jadi renggang kan, jadi rosak pertalian persaudaraan. Bahawasanya seorang wanita sangat perlu kepada lelaki yang dapat mempertahankan dirinya dan memelihara kemaslahatannya di samping suaminya, terutama sekali bila berlaku kegoncangan perhubungan di antara suami isteri. Jadi bagaimana kalau yang tidak diharapkan dapat melindunginya itu sendiri ialah suaminya yang dimusuhinya. Ini cerita apa ni lah, bila dia dalam keluarga terdekat, lepas tu berkahwin, macam tadi yang cerita dengan perempuan dengan apa nama ni, Rasulullah SAW tu kan. Jadi bapak dikahwinkan, kadang-kadang bapak itu dikahwin, ada dia punya intern apa? Payah lah. Dia ada dia punya tujuan ataupun dia punya matlamat dia sendiri. Jadi menyebabkan akhirnya perempuan tu jadi sebab zaman dulu macam itu, berkahwin sebab kabilah, supaya dia dapat dukan dengan kabilah tu, penghormatan kabilah ni, maka dikahwinkan. Jadi naiknya anak tadi tu. Akhirnya suami yang patut dia mendapat tempat untuk menjaga dia, tapi itu juga suami yang akhirnya merosakkan hidup dia. Contohnya begitulah. Ini antara sebablah kenapa diharamkan perkahwinan seperti itu tadi. Ibu-ibu sekalian,
Itu yang boleh kita kongsikan. Saya lajukan perbincangan ini sebab pada saya hal ini tak terlalu berat untuk kita faham, kerana benda yang common dalam masyarakat kita untuk kita fahami. Nanti kita akan belajar tentang yang diharamkan dengan sebab penyusuan pula. Tadi kita dah jawab kan, tapi tak apalah, kita jawab sikit je, pasal dia ada tajuk dia. Yang ini pada pertemuan yang akan datang. Ya, harap-harap bulan 3 adalah peluang kita berkuliah. Ya, InsyaAllah. Baik, Ibu sekalian, ada sikit saja pengumuman. Saudara Kamarul yang jual keripik di belakang tu, kan? Betul kan? Tonton tak ya, ibu-ibu janganlah buat terkejut pula. Dan tu beli keripik selalu dengan siapa? Yang kat belakang tu lah, ya? Dia anaknya nak sambung belajar di Afrika, nak buat hafazan. Di Afrika ni memang antara yang terkenal dengan tahfiz juga. Ya, di South Africa ni rasa saya. Jadi di belakang sana, di tabung tu ke Kak? Oh bukan, di sejadah. Ada sejadah tu, Kak Zaimah buka tu, jadi boleh bubuh atas sejadah tu. Itu khas untuk tabung bantuan apa nama ni, untuk belajar ke Afrika. Alright. Jadi siapa yang nak sama-sama menyumbang boleh letak di situ, InsyaAllah. Okey, ibu sekalian, cuma sikit saja saya wawarkan. Pertama, last call. Kalau ada siapa-siapa yang baru terima wahyu untuk ke kembara kehidupan selepas kematian di bumi Aceh, grup dah ada dah. Cuma saya tengok kapal terbang ada seat lagi, dan kita pun ada seat lagi boleh join. So last call, kalau ada siapa yang dapat wahyu pada 19, 20, 21, 22. Ya, 4 hari 3 malam. Betul tak? Last call masih kita bagi lagi 20 kilo percuma, masih dapat. Walaupun dah last call, patutnya itu untuk yang daftar awal. Ya, Februari 19, 20, 21, 22. Kalau ada siapa-siapa yang baru dapat wahyu, boleh slot in. Grup dah ada, cuma kita tengok semalam, dia orang kata boleh Ustaz, kita boleh masukkan lagi, seat pun ada, kapal terbang pun ada. So siapa yang nak join last minute boleh lagi. Nanti hubung je dengan kita 1970 all in, bawa badan je. Dan kita bagi juga untuk kilo, 20 kilo, dan juga makan dalam kapal terbang. Pramugari pun kita bagi. Yang keduanya, siapa kalau ada kawan-kawan ke, siapa yang dapat terpilih untuk tahun ni haji, insyaAllah tahun ni haji saya tak buat furoda. Mungkin saya saya tengah plan untuk dengan siapa kita liaise. Saya akan buat satu grup 15 ke 20 pasangan saja, dan kita akan liaise dengan mana-mana syarikat yang memang duduk di bawah PJH. Maksudnya dia tu dipilih oleh tabung haji. Cuma ni grup saya, dengan syarat syarikat tu setuju. Saya hanya untuk manage saya punya jemaah yang 30 orang, 40 orang ni saja. Sebab kita walaupun PJH, kalau jemaah tu ada katakan 2000 jemaah, memang ustaz pun tak boleh nak cover seorang-seorang. Dia kena semua sekali. Yang ini tak. Jemaah saya saja yang handle untuk satu bas. Untuk haji tahun ni. Dengan syarat dia terpilihlah P1. Ya, yang dah terpilih. Untuk P1 ni belum, dia ada banyak masa lagi. Dia boleh buat pilihan untuk berubah, walaupun dia dah bagi tahu tabung haji dia nak pergi, dia dah bagi jawapan nak pergi, tapi dia boleh tukar daripada muassasah kepada PJH, masih boleh. Jadi kalau ada kawan-kawan yang nak pergi, saya ambil 15 ke 20 pasangan saja. Saya sendiri yang bimbing, termasuk di Malaysia kita akan bagi khusus khas ikut modul saya, dan saya sendiri akan sediakan modul untuk di Arafah. Sebab modul tu memang kita dah buat tahun 2022 yang baru ni, dan alhamdulillah proven. Harga dia macam-macam. Dia daripada 44,000 semua. Dia ada siapa nak duduk safar boleh duduk safar. Cuma kita nak liaise dengan mana company yang boleh follow saya punya rules. Sebab saya tak nak saya pergi, saya kena cover juga jemaah lain. Tak boleh. Saya nak cover jemaah saya saja, 20 pasangan ataupun 15 pasangan ni. Dan kita nak tengok juga mana yang boleh bagi sekali dengan hotel di Mina. Bukan hotel lah, maksudnya hotel lah kan, bermakna dia tak perlu ulang alik. Dia grup saya ni, sebab saya plan untuk tak ulang alik, jadi kita akan duduk di Mina, kita akan masuk pada waktu melontar, kita akan mabit, dan kemudian kita melontar dan balik ke hotel. Lebih kurang antara jarak 700 meter
Ya. Hotel tu biasa itu je jarak dia dekat jalan tu, laluan Syariq apa nama ni? Allahu Akbar, lupa pula saya nama tu. Ya, jadi biasanya dia antara 700 meter je. Alright. So kalau ada kawan-kawan yang nak, hanya untuk 30 ke 40 pasangan saja. Maknanya 30 pula banyaknya. 15 ke 20 pasangan saja. Ya. 15 ke 20 pasangan. Biasanya haji ni orang pergi pasang-pasangan. Ya, biasanya. Tapi tidaklah semua. Tapi kebanyakanlah pengalaman saya bawa haji ni biasa pasangan. Jadi kita nak dulukan kalau boleh pasangan, tapi tak pasangan pun boleh. Tapi biarlah dia berpasangan dulu. Kan? Tidaklah maksud saya tu dia perempuan dengan adalah perempuan, geng perempuan, pasangan tu bukan mesti lelaki perempuan. Tuan-tuan ni, saya buat haji orang saya tahulah. Kalau dia seorang-seorang tu kunting-kunting dia naik juga. Boleh faham? Dia nak duduk dengan siapa bilik. Gitulah maksudnya. Alright. So itu saja saya nak wawarkan. Kita jumpa lagi pada bulan 3 insya-Allah. Jangan lupa sejadah di belakang. Wallahu a'lam. Aku qouli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'al marhuma, tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamu minna mutaqabbala. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Qabbalallahu minna minkum. Sama-sama. Kacang. Kacang ada lagi rasanya. Nanti